Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bertemu saya Cikgu Umairah. Pada hari ini kita akan ulang kaji Matematik SPM untuk tajuk penakulan logik, iaitu tajuk di tingkatan 4. Sekarang kita akan lihat contoh soalan yang melibatkan kertas 1. Jadi soalan yang pertama, antara berikut yang manakah bukan pernyataan? Jadi kita lihat di sini untuk A, X tambah X adalah 2X. Jadi ini adalah suatu pernyataan. B, 6 tambah 5 adalah 13. Juga suatu pernyataan palsu. Seterusnya, 2, 3, 6 adalah subset kepada 6, 3, 2, 1 dan 12. Jadi ini juga suatu pernyataan. Jadi kalau kita lihat D, 2X sama dengan 6. Jadi ini bukan suatu pernyataan kerana belum lagi. Kita perlu cari X. Jadi jawapannya di sini adalah D. Soalan yang kedua, jika 4 ialah nombor ganjil, maka 4 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Soalannya, tentukan kontrapositif bagi implikasi di atas. Jadi kalau kita lihat, jika kita ada suatu implikasi jika P maka Q, maka kontrapositifnya adalah jika nafi Q maka nafi P. Jadi di sini kita perlu kenal pasti P dan Q terlebih dahulu. Cara yang cikgu cadangkan, gariskan jika, kemudian murid gariskan maka. Jadi semua ayat selepas perkataan jika adalah ayat P, iaitu di sini 4 ialah nombor ganjil. Dan semua ayat selepas perkataan maka adalah ayat Q, iaitu 4 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi untuk kita mengenalkan pasti kontrapositif yang kita sedia tahu, formulanya iaitu jika nafi Q maka nafi P. Jadi jika kita nafikan Q, Q tadi 4 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi apabila kita nafikan Q, 4 boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi jika 4 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka kita nafikan P sekarang mengikut formula di sini. Okey, jika sekarang P ialah 4 ialah nombor ganjil, apabila kita nafikan P, okey, 4 ialah nombor genap. Jadi keseluruhannya kontras positif yang kita dapat adalah jika 4 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 4 ialah nombor genap. Jadi kita lihat pilihan jawapan di sini. Jawapannya adalah B, iaitu jika 4 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 4 ialah nombor genap. Seterusnya kita lihat pula soalan 3, antara berikut yang manakah pernyataan palsu. Jadi kita akan kenal pasti pernyataan palsu dalam pilihan jawapan A, B, C, D. Jadi kita lihat A, 4 atau 8 ialah faktor bagi 20. Jadi pernyataan ini daripada gabungan pernyataan 4 ialah faktor bagi 20, 8 ialah faktor bagi 20 yang kita gabungkan menggunakan perkataan atau. Jadi kita perlu kenal pasti faktor bagi 20. Jadi untuk dapat faktor bagi 20, nombor apa darab apa dapat 20. 1 darab 20, okay, 2 darab 10. Seterusnya kita ada 4 darab 5. Itu sahaja, maka faktor bagi 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Jadi kalau kita lihat di sini, 4 ialah faktor bagi 20 adalah benar. Seterusnya, 8 ialah faktor bagi 20. Tiada 8 di sini bermaksud palsu. Jadi, suatu yang benar atau suatu yang palsu. Untuk atau satu benar, satu palsu, pernyataan ini akan jadi pernyataan yang benar. Jadi kita bukan jawapan lagi kerana kita ingin cari yang palsu. Seterusnya B, semua nombor perdana mempunyai 2 faktor sahaja. Ya, kerana nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagikan dengan diri sendiri sahaja. Jadi akan hanya ada 2 faktor sahaja. Dan C, 1 ialah faktor bagi semua integer. Ya, 1 merupakan faktor bagi semua integer. Dan D, sebilangan poligon mempunyai hasil tambah sudut peluaran 360 darjah. Jadi ayat di sini sebilangan menyebabkan pernyataan D menjadi pernyataan yang palsu. Soalan 4, tentukan sama ada penakulan setiap hujah berikut adalah berdasarkan hujah induktif.
Jadi hujah induktif di sini ialah proses kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. Jadi apabila kita lihat pilihan jawapan, A, semua garis lurus selari mempunyai kecerunan yang sama. B, punca kuasa 2 bagi 3 kuasa 2 ialah 3. C, semua sudut refleks terletak di antara 180 darjah dengan 360 darjah. Dan D, semua nombor genap ialah integer. Jadi yang memenuhi hujah induktif iaitu proses kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus adalah B, iaitu punca kuasa 2 bagi 3 kuasa 2 ialah 3. Seterusnya kita bincangkan soalan 5, iaitu sebilangan pekerja dalam kilang itu berkelulusan SPM. Jadi berdasarkan pernyataan di atas, tentukan pernyataan palsu bagi setiap pernyataan yang berikut. Jadi kita lihat A, bukan semua pekerja dalam kilang itu berkelulusan SPM. Ya, kerana sebilangan merujuk bukan semua. Okey, kita lihat pula B, pekerja dalam kilang itu tidak berkelulusan SPM. Okey, juga benar. Okey, sekurang-kurangnya seorang pekerja dalam kilang itu tidak berkelulusan SPM juga merujuk kepada pernyataan ayat sebilangan di sini. Dan D, jika Jamaliah bekerja dalam kilang itu, maka Jamaliah mesti berkelulusan SPM. Ini merujuk kepada semua pekerja dalam kilang mesti berkelulusan SPM. Maka jawapan yang palsu di sini adalah D. Okey, jadi kita telah selesai membincangkan soalan 5. Seterusnya kita akan lihat pula soalan kertas 2 bahagian A yang melibatkan tajuk penangkulan logik. Jadi untuk soalan bahagian A, soalan yang pertama, soalan 1A, tulis songsangan bagi implikasi berikut. Okey, tersilap sebentar tadi ya. Jadi soalan A di sini, tentukan kesahan dan kemunasabahan bagi hujah berikut, berikan justifikasi anda. Jadi premis 1, semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Premis 2, 5 ialah nombor perdana. Dan kesimpulannya, 5 adalah nombor ganjil. Jadi kalau kita ulang kaji semula, hujah deduktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk. Bermakna syarat sah mesti memenuhi sama ada bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3 di sini. Jadi kita dapati soalan A adalah bentuk 1. Ini menunjukkan soalan ini adalah sah. Tetapi kita lihat pula syarat munasabah, semua premis dan kesimpulan adalah benar. Jadi kita lihat premis 1 di sini, semua nombor perdana adalah nombor ganjil, adalah palsu kerana 2 juga adalah nombor perdana. Okey, 2 juga adalah nombor genap iaitu bukan nombor ganjil. Jadi kita tulis jawapan di sini sah tetapi tidak munasabah. Hujah deduktif dalam bentuk 1 tetapi premis 1 adalah tidak benar. Seterusnya soalan B, lengkapkan premis dalam hujah berikut. Jadi premis 1 adalah yang perlu kita cari. Premis 2, theta adalah lebih besar daripada 180 darjah dan lebih kecil dan sama dengan 270 darjah. Bermaksud theta sukuan 2 dan sukuan 3. Dan kesimpulannya di sini, cos theta ialah negatif. Jadi kalau mengikut saya suka tolong kawan, untuk sukuan 2 dan 3, yang positif adalah nilai sin theta untuk sukuan 2 dan tangent theta untuk sukuan 3. Menunjukkan kesimpulan cos theta adalah negatif merupakan suatu pernyataan yang benar. Jadi di sini, bentuk hujah dalam soalan B adalah hujah bentuk 2. Jadi kalau kita lihat hujah bentuk 2 di sini, okey, untuk premis satunya adalah jika P maka Q. Jadi kerana tadi kita telah kenal pasti Q adalah benar, P adalah benar, menunjukkan ini adalah theta 180 darjah, theta di antara 180 darjah hingga 270 darjah itu adalah suatu pernyataan P. Dan cos theta adalah negatif, adalah pernyataan Q. Maka kita dah dapat jawapan di sini. Jika P maka Q untuk premis 1 kita di sini adalah jika theta di antara lebih besar sama dengan 180 darjah, lebih kecil sama dengan 270 darjah, maka cos theta adalah negatif. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan B.
Okey, seterusnya kalau kita lihat pula soalan C, iaitu buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi senarai nombor 4, 1/2, 8, 17, 1/2, 36 yang mengikut pola berikut. Jadi untuk menjawab soalan ini mudah sahaja, pastikan kita kenal pasti semua pattern selepas sama dengan yang cikgu letak dalam kurungan berwarna biru ini. Jadi kita lihat, okey, semua ada 1/2. Okey, semua nombor ada 1/2 di depannya. Jadi kita kekalkan 1/2 di sini. Kemudian kita dapati ada suatu nombor dalam kurungan. Untuk yang 4 1/2 nombornya 1, untuk 8 2, untuk 17 1/2 3 dan untuk 36 adalah 4. Jadi apabila nombor berubah, kita akan gantikan sebagai N. Jadi nombor yang berubah kita gantikan N, nombor yang kekal kita tulis semula. Jadi kita tutup kurungan, kita lihat ada kuasa 2 untuk 4 1/2, kuasa 2 juga untuk 8, kuasa 2 juga untuk 17 1/2 dan kuasa 2 juga untuk 36. Jadi kita kekalkan 2 kerana tidak berubah. Tambah, jadi kesemuanya ada operasi tambah, jadi kita tulis tambah. Seterusnya, kesemuanya melibatkan nombor 4. Jadi kita tulis semula. Jadi kita dah dapat satu kesimpulan umum. Masih belum selesai kerana kita perlu nyatakan N di sini. Okay, kita lihat N kita bermula daripada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ini adalah jawapan untuk C. Okay, seterusnya kita bincangkan permarkahan. Kita lihat soalan A 2 markah. Jadi kita nampak perkataan sah tidak munasabah di sini. Kita layak mendapat 2 markah. Jadi kalau kita lihat soalan B, markahnya adalah 1. Jadi mesti tulis dengan tepat jika theta di antara 180 darjah dan 270 darjah, maka cos theta ialah negatif. Dengan tepat akan dapat 1 markah. Seterusnya kita lihat permarkahan untuk jadi untuk soalan C markahnya 2 di sini. Jadi kalau kita tulis dengan betul 1/2 N kuasa 2 tambah 4 dengan betul 1 markah. Dan N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya 1 markah. Perlu diingat di sini. Biasanya apabila 1/2 N kuasa 2 tambah 4 adalah yang penting kerana walaupun N sama dengan 1, 2, 3, 4 betul, tetapi sekiranya di sini salah, anda tidak dapat apa-apa markah. Jadi itulah permarkahan untuk soalan 1 bahagian A. Seterusnya kita lihat pula soalan 2A. Lengkapkan ayat matematik di bawah dengan menulis simbol lebih besar atau lebih kecil di dalam petak supaya mendapat pernyataan palsu. Jadi kita ada sin 45 darjah dan tangent 45 darjah. Jadi kita boleh menggunakan kalkulator di sini. Jadi anda tekan sin 45 darjah, kita akan dapat punca kuasa 2/2 atau lebih mudah kalau kita lihat dia dalam bentuk perpuluhan, iaitu 0.707. Kita buat catatan di sini 0.707 untuk sin 45 darjah. Seterusnya kita lihat pula untuk tangent 45 darjah. Tangent 45 darjah kita tahu jawapannya adalah 1. Jadi di sini apabila kita bandingkan nilai kedua-duanya untuk kita dapat pernyataan palsu, simbol yang sesuai, kerana sekarang kita tahu 0.707 adalah lebih kecil dari 1. Itu adalah pernyataan benarnya. Untuk dapat palsu, kita akan tulis simbolnya adalah lebih besar, iaitu sin 45 darjah lebih besar daripada tangent 45 darjah. Jadi kita akan tulis simbol lebih besar pada ruang jawapan kertas soalan. Seterusnya kita lihat pula soalan B. Tulis 2 implikasi daripada ayat matematik yang berikut. Jadi yang pertama, P adalah positif jika dan hanya jika P kuasa 3 adalah positif. Jadi cara yang cikgu cadangkan di sini, anda perlu kenal pasti ayat P dan ayat Q di sini. Jadi sekarang P adalah positif jika dan hanya jika P kuasa 3 adalah positif. Jadi anda
gariskan perkataan jika dan hanya jika, menunjukkan ayat di hadapan jika dan hanya jika letakkan dalam kurungan petak seperti ini, dan kita buat kurungan petak yang kedua untuk ayat selepas jika dan hanya jika. Jadi di hadapannya adalah pernyataan P dan di belakangnya adalah pernyataan Q. Jadi kita dah dapat P di sini, P adalah positif, dan Q di sini P kuasa 3 adalah positif. Jadi untuk kita dapatkan dua implikasi daripada P jika dan hanya jika Q, yang pertama adalah jika P maka Q, iaitu jika P adalah positif maka P kuasa 3 adalah positif, dan yang kedua jika Q adalah jika Q maka P. Jadi kita dapat jawapan di sini. Okey, untuk implikasi 1 tadi seperti yang cikgu nyatakan, dan implikasi 2, jika P kuasa 3 adalah positif, maka P adalah positif. Jadi kita telah membincangkan soalan A dan soalan B. Dan kita lihat pula soalan C, lengkapkan premis dalam hujah yang berikut. Jadi premis 1 adalah yang kita akan cari. Seterusnya kita lihat premis 2, 13 adalah nombor perdana, dan premis kesimpulannya 13 mempunyai dua faktor. Jadi apa yang kita dapati, premis 2 di sini 13 adalah nombor perdana adalah benar, kesimpulannya juga 13 mempunyai dua faktor adalah benar. Jadi menunjukkan ini adalah hujah bentuk 2, iaitu pada premis 2 P ialah benar dan kesimpulannya Q ialah benar. Menunjukkan pada premis 1 jika P maka Q, maka kita dapat jawapan jika suatu nombor adalah nombor perdana, maka nombor itu mempunyai dua faktor. Kita perlu ingat ya, 13 di sini adalah contoh untuk pernyataan umum pada premis 1. Jadi di sini jawapan bukan premis 2, premis 1. Terdapat ralat di sini. Jadi kita telah selesai membincangkan keseluruhan soalan 2 bagi bahagian A kertas 2. Terusnya kita bincangkan pula dari segi permarkahan yang dicadangkan, disebabkan soalan 1A, soalan 2A tadi memang 1 markah. Jadi untuk simbol yang betul 1 markah di sini. Jadi kalau kita lihat untuk soalan B 2 markah, menunjukkan implikasi 1 markah, implikasi 2 yang betul juga 1 markah, dan soalan C markahnya 2 di sini menunjukkan jika suatu nombor adalah nombor perdana, maka nombor itu mempunyai dua faktor membawa 2 markah. Jadi untuk kertas 2 bahagian A soalan yang ketiga, A, tuliskan akas bagi implikasi berikut. Seterusnya nyatakan sama ada akas itu benar atau palsu, iaitu jika P ialah nombor genap, maka P boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi kita perlu kenal pasti pernyataan P dan Q di sini terlebih dahulu. Okey, semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2, menunjukkan akas di sini adalah benar. Jadi kita dah dapat jawapan untuk soalan A. Jadi kalau kita lihat soalan B, buatkan kesimpulan khusus secara deduksi berdasarkan pernyataan berikut, iaitu semua pentagon sekata mempunyai 5 sisi yang sama panjang. A, B, C, D, E ialah sebuah pentagon sekata. Jadi hujah deduktif ialah proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Jadi premis umum kita di sini, semua pentagon sekata mempunyai 5 sisi yang sama panjang. Maka kita dapat kesimpulan khususnya, iaitu A, B, C, D, E mempunyai 5 sisi yang sama panjang. Jadi kalau kita lihat dari segi permarkahan, untuk soalan A, 2 markah menunjukkan akas yang betul ditulis dengan betul 1 markah, dan nilai kebenaran akas 1 markah. Perlu diingat di sini ya, nilai kebenaran akas adalah bergantung kepada jawapan akas. Jadi sekiranya akas yang ditulis adalah salah, tetapi nilai kebenarannya kita tulis dengan betul, anda tidak dapat apa-apa markah. Jadi untuk soalan B, A, B, C, D, E mempunyai 5 sisi yang sama panjang, membawa 2 markah di sini.
Seterusnya kita akan lihat pula contoh soalan kertas 2 bahagian B melibatkan tajuk penakulan logik. Jadi untuk soalan kertas 2 bahagian B, soalan yang pertama, soalan A, tulis kontras positif bagi implikasi berikut, iaitu jika garis lurus Y sama dengan AX tambah B adalah selari dengan paksi X, maka P sama dengan kosong. Jadi kita tahu jika kita ada suatu implikasi, iaitu jika P maka Q, maka untuk kita dapat kontras positifnya seperti yang diminta oleh soalan, kontras positif saya nyatakan K di sini, akan jadi jika nafikan Q maka nafikan P. Jadi kita perlu kenal pasti pernyataan P dan Q di sini. Caranya daripada implikasi ini, kita gariskan jika, sama seperti yang cikgu cerita tadi, kita gariskan ayat maka semua ayat selepas perkataan jika sebelum maka adalah pernyataan P, dan semua ayat selepas perkataan maka adalah pernyataan Q. Menunjukkan kita dapati pernyataan P di sini, garis lurus Y sama dengan AX tambah B adalah selari dengan paksi X, dan pernyataan Q di sini P sama dengan kosong. Jadi mengikut formula kita dapat jawapan ni. Kontras positif adalah jika P tidak sama dengan kosong, maka garis lurus Y sama dengan AX tambah B adalah bukan selari dengan paksi X. Jadi soalan B, bentukkan suatu pernyataan dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan berdasarkan objek dan ciri yang diberikan bagi setiap yang berikut. Nyatakan sama ada pernyataan itu adalah pernyataan benar atau pernyataan palsu. Jadi untuk satu, objeknya oktagon, cirinya 8 sisi. Okey, dan yang kedua, objeknya faktor bagi 10, cirinya faktor bagi 20. Jadi jawapannya di sini, semua oktagon mempunyai 8 sisi adalah benar dan sebilangan oktagon mempunyai 8 sisi adalah palsu. Dan untuk yang kedua, sebilangan faktor bagi 10 adalah faktor bagi 20 adalah pernyataan benar, dan semua faktor bagi 10 adalah bagi 20 merupakan pernyataan palsu. Jadi untuk soalan C, sebuah bekas mengandungi beberapa bola kuning, hijau dan biru. Nisbah bilangan bola kuning kepada bola hijau kepada bola biru ialah 5, nisbah 4, nisbah 1. Jadi mungkin kita boleh tuliskan di sini supaya untuk tidak keliru. Jadi nisbah bola kuning, kuning, nisbah bola hijau, nisbah bola biru ialah 5, nisbah 4, nisbah 1. Jadi ayat seterusnya, jika 2 biji bola biru ditambah ke dalam bekas itu, maka 10 biji bola kuning dan 8 biji bola hijau perlu ditambah. Jadi bermaksud, kalau kita nak tambah 2 bola biru, maka perlu tambah 10 bola kuning, dan juga perlu tambah 8 bola hijau untuk dapat nisbah yang sama. Seterusnya, jika 3 biji bola biru ditambah ke dalam bekas itu, maka 15 biji bola kuning dan 12 biji bola hijau perlu ditambah ke dalam bekas supaya dapat mengekalkan nisbah yang sama. Jadi kalau biru ditambahkan 3, jadi kuning perlu tambah 15, hijau perlu tambah 12. Jadi soalan 1, buat satu kesimpulan umum secara induktif bagi jumlah bilangan bola kuning. Jadi soalannya jumlah bilangan bola kuning dan hijau yang perlu dimasukkan apabila N biji guli biru ditambah. Jadi sekarang kita andaikan N biru. Jadi apabila N biru, sekiranya N sama dengan 2, kita dapati 5 darab 2 dapat 10. 4 darab 2 dapat 8, menunjukkan 5 darab N, 4 darab N untuk mengekalkan nisbah yang sama. Kita boleh lihat pula sekiranya N di sini adalah 3. Jadi sekiranya N adalah 3,
1/3 4/3 12, 5/3 juga 15. Jadi di sini jumlah bilangan bola biru dan bola merah adalah 5N tambah 4N, di mana jumlahnya adalah 9N dan N adalah bersamaan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan A. Dan soalan 2 seterusnya, hitung jumlah bilangan bola yang perlu dimasukkan jika 9 biji bola biru dimasukkan ke dalam bekas itu supaya dapat mengekalkan nisbah yang sama. Jadi soalan jumlah bilangan yang bola yang perlu dimasuk jika 9 biji bola biru ditambah menunjukkan dekat sini. Apabila N sama dengan 9, jumlah bola kuning dan hijau yang perlu ditambah adalah 9N. Menunjukkan 9 darab 9, 81 bola. Jadi jumlah guli yang ditambah adalah 81 bola untuk biru untuk kuning dan hijau, tambah 9 biru akan menjadi 90 jumlah guli. Kita bincangkan pula dari segi permarkahan. A, 1 markah menunjukkan kontras positif ditulis dengan betul 1 markah. Jadi kita lihat untuk soalan B, markahnya 4 di sini menunjukkan semua oktagon mempunyai 8 sisi. Okey, betul di sini 1 markah, dan nilai kebenaran yang benar 1 markah. Untuk sebilangan oktagon mempunyai 8 sisi 1 markah, dan nilai kebenaran palsu 1 markah. Dan yang kedua, semua sebilangan faktor bagi 10 adalah faktor bagi 20, 1 markah. Nilai kebenarannya benar 1 markah. Dan semua faktor bagi 10 adalah bagi 20, 1 markah. Dan nilai kebenaran palsu 1 markah. Jadi jumlah markah di sini, okey, terdapat sedikit ralat dia. Sebenarnya semua oktagon mempunyai 8 sisi dan nilai kebenaran yang betul benar 1 markah. Begitu juga yang kedua, sebilangan oktagon mempunyai 8 sisi dan nilai kebenarannya palsu 1 markah. Dan yang ketiga, sebilangan faktor bagi 10 adalah faktor bagi 20 dengan nilai kebenaran benar 1 markah. Dan semua faktor bagi 10 adalah bagi 20 dengan nilai kebenaran palsu 1 markah. Seterusnya untuk soalan C, markahnya 5 di sini. Jadi kita dapati untuk jawapan yang pertama 9N, N sama dengan 1, 2, 3. Di sini 2 markah. Jadi untuk yang kedua, jumlah bola kuning dan hijau yang perlu ditambah adalah 81, 1 markah. Dan jumlah guli yang perlu ditambah adalah 81 tambah 9, 1 markah, 91 markah. Jadi kita telah selesai membincangkan permarkahan untuk soalan bahagian B, soalan 1. Seterusnya kita lihat pula kertas 2 bahagian B untuk soalan 2. Soalan A, tentukan sama ada hujah yang berikut adalah kuat atau lemah. Jadi hujah yang kuat, kekuatan suatu hujah adalah bergantung kepada premis yang benar. Menunjukkan kesimpulannya adalah benar. Jadi sekiranya kesimpulan hujah itu adalah benar, hujah itu adalah hujah yang kuat. Tetapi sekiranya kesimpulannya palsu, hujah itu adalah hujah yang lemah. Jadi kalau kita lihat di sini, premis 1, 3 ialah faktor bagi 30. Benar. 5 ialah faktor bagi 30. Juga benar. Kesimpulan, semua faktor bagi 30 ialah nombor ganjil. Jadi kita tahu faktor bagi 30, 2 juga adalah faktor bagi 20, 2 adalah nombor genap. Ini menunjukkan kesimpulannya adalah palsu. Jadi apabila kesimpulannya palsu, menunjukkan hujah ini adalah hujah yang lemah. Seterusnya kita lihat pula soalan B. Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Sin theta sama dengan 1 jika dan hanya jika theta sama dengan 90 darjah. Jadi kita tahu pernyataan ini, kita akan gariskan jika dan hanya jika. Ayat sebelum jika dan hanya jika, saya letakkan dalam kurungan petak ni, merupakan pernyataan P di sini. Dan ayat selepas jika dan hanya jika adalah
pernyataan Q. Jadi kita tahu P jika dan hanya jika Q daripada dua implikasi, iaitu implikasi satu jika P maka Q dan implikasi duanya jika Q maka P. Jadi kita dapat jawapan di sini. Implikasi satunya jika sin theta sama dengan 1 maka theta sama dengan 90 darjah. Dan implikasi 2 jika theta sama dengan 90 darjah maka sin theta sama dengan 1. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. Lengkapkan kesimpulan dalam hujah berikut, iaitu premis satunya. Okey, kita contoh pula kat situ. Premis 1, jika n sama dengan 3, maka 12 bahagi n sama dengan 4. Jadi kita akan gariskan jika, kita akan gariskan maka di sini kita dapati P kita adalah n sama dengan 3. Dan Q kita, ayat Q kita atau pernyataan Q kita 12 bahagi n sama dengan 4. Jadi kalau kita lihat premis 2, 12 bagi n tidak sama dengan 4. Ini menunjukkan penafian Q adalah benar. Jadi ini menunjukkan penafian Q adalah benar. Menunjukkan ini merupakan hujah bentuk 3 yang secara amnya jika P maka Q pada premis 1, premis 2, penafian Q adalah benar, bermakna pada kesimpulannya penafian P adalah benar. Jadi penafian P adalah benar menunjukkan P n sama dengan 3, maka kita nafikan P n tidak sama dengan 3 sebagai jawapan. Jadi kita perlu tulis jawapan n tidak sama dengan 3 pada ruang jawapan. Okey. Dan untuk soalan D, buat kesimpulan secara deduksi bagi setiap kes yang berikut. 1. Laju bersamaan jarak dibahagi dengan masa. Kereta P bergerak dengan 160 km dalam 2 jam. Menunjukkan kesimpulan untuk 1. Laju kereta P adalah 80 km per jam, iaitu 160 bahagi 2. Seterusnya untuk 2, semua sisi 4 mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 360 darjah. ABCD sebuah sisi 4. Jadi kesimpulan secara deduksinya di sini, ABCD mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 360 darjah. Jadi kita akan membuat kesimpulan secara khusus di sini. Dan yang ketiga, isi padu bagi sebuah kubus dengan panjang tepi X cm ialah X kuasa 3 cm padu. Panjang tepi kubus P ialah 6 cm. Maka kesimpulan secara deduksinya adalah isi padu kubus P ialah 216 cm padu, iaitu X kuasa 3, 6 darab 6 darab 6. Jadi kita dah membincangkan jawapan untuk keseluruhan soalan ini. Okey, dari segi permarkahan yang dicadangkan untuk soalan A lemah 1 markah. Soalan B setiap satu premis 1 markah. Jadi premis 1 1 markah, premis 2 1 markah. Soalan C 2 markah di sini. Okey, 2 markah. Dan soalan D kita dapati 1 markah, 1 markah dan 1 markah. Setiap soalan membawa 1 markah. Jadi kita telah selesai permarkahan. Jadi seterusnya kita lihat pula bahagian B untuk kertas 2 soalan yang ketiga. Tulis songsangan bagi implikasi berikut dan tentukan nilai kebenarannya, iaitu jika 5 ialah faktor bagi 8, maka 8 boleh dibahagi tepat dengan 5. Jadi kita perlu kenal pasti P dan Q terlebih dahulu. Jadi kita gariskan jika, gariskan maka. Jadi selepas perkataan jika sebelum ayat maka, itu adalah pernyataan P di sini, iaitu 5 ialah faktor bagi 8. Dan selepas ayat perkataan maka, itu adalah pernyataan Q di sini, iaitu 8 boleh dibahagi tepat dengan 5. Jadi songsangan di sini adalah nafikan implikasi, iaitu jika nafi P maka nafi Q. Jadi jawapannya jika 5 bukan faktor bagi 8, iaitu kita nafikan P, maka 8 tidak boleh dibahagi tepat dengan 5. Dan seterusnya kita tentukan nilai kebenaran.
5 bukan faktor bagi 8, maka 8 tidak boleh bagi tepat dengan 5 ialah suatu pernyataan yang benar. Jadi seterusnya kita lihat pula untuk soalan B. Gabungkan dua pernyataan berikut supaya menjadi satu pernyataan benar. Yang pertama, negatif 5 kuasa 3 adalah 125. Jadi kita perlu kenal pasti nilai kebenaran setiap satu terlebih dahulu. Jadi negatif 5 kuasa 3 bersamaan dengan 125 ini adalah suatu yang palsu kerana negatif 5 kuasa 3 adalah negatif 125 dan negatif 6 kuasa 2 sama dengan 36 adalah pernyataan benar. Jadi bila kita nak gabungkan dua pernyataan ini supaya menjadi perkataan benar, yang sesuai adalah menggunakan perkataan atau, kerana atau satu benar satu palsu akan menjadikan gabungan dua pernyataan tersebut menjadi pernyataan yang benar. Seterusnya kita bincangkan pula soalan C. Jadi soalan C, lengkapkan setiap pernyataan berikut dengan pengkuantiti semua atau sebilangan supaya menjadi suatu pernyataan benar. Jadi kalau kita lihat, kuasa 2 bagi nombor negatif adalah positif. Jadi kita tahu semua nombor kuasa 2, walaupun nombor itu nombor negatif, apabila kita kuasa 2kan, negatif darab negatif akan jadi positif. Jadi ayat yang sesuai di sini adalah semua kuasa 2 bagi nombor negatif adalah positif. Seterusnya, nombor perdana adalah nombor ganjil. Harus diingatkan, nombor perdana bermula daripada 2. 2 adalah nombor genap. Ini menunjukkan tidak semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Bermakna perkataan yang sesuai, pengkuantiti yang sesuai di sini adalah sebilangan. Menunjukkan sebilangan nombor perdana adalah nombor ganjil. Dan untuk C3, pecahan tak wajar adalah lebih besar daripada 1. Jadi semua pecahan tak wajar adalah lebih besar daripada 1 adalah jawapannya. Jadi untuk soalan D, diberi bahawa jumlah sudut pedalaman sebuah poligon dengan n sisi ialah n tolak 2 darab 180 darjah. Beri satu kesimpulan secara deduksi tentang jumlah sudut pedalaman sebuah heptagon. Jadi kita tahu heptagon mempunyai 7 sisi. Jadi kesimpulannya, untuk kita dapatkan sudut pedalaman heptagon 7 tolak 2 darab 180 darjah adalah bersamaan dengan 900 darjah. Jadi sekarang kita akan lihat pula dari segi permarkahan soalan ini. Jadi untuk soalan yang pertama, kita nyatakan songsangan dengan betul 1 markah dan nilai kebenarannya 1 markah. Soalan B 1 markah atau 1 markah, dan soalan C setiap satu, C1 1 markah, C2 1 markah, C3 1 markah, dan soalan D kita tunjukkan 7 dalam rumus, masukkan 7 dalam rumus dan 900 darjah jumlah sudut pedalaman adalah 1 markah. Dengan ini kita telah tamat membuat sedikit ulang kaji berkenaan soalan kertas 1, soalan kertas 2 bahagian A dan bahagian B bagi tajuk penaklukan logik. Diharapkan video ini mampu memberi manfaat kepada semua yang memerlukan. Sekian, terima kasih.